Sambung kita punya 68 apa? Apa dia? Sifat istighna yang mustahil. Tak boleh dia kalau 68 aqaidul iman, kita tak boleh kasih nombor. Nombor awak boleh kasih pelajaran tauhid. Kalau bab 68 ni awak mesti terangkan sifat yang mustahil, yang mana yang wajib. Pasal kalam, maka mustahil dia. Pasal apa? 68 aqaidul iman ni dia punya sifat-sifat tertabu. Dia tidak tersusun. Dan istighna aja ada 14. 11 dalam kitab kita ni. Sebab kita cuba buka surat 40. Kita walaupun 68 aqaidul iman, kita boleh pakai kitab ni. Tapi tak boleh ikut susunan dalam kitab ni. Dalam kitab ni susunan hanya untuk tauhid, bukan untuk 68 aqaidul iman. Aqaidul iman 68 ini yang saya nak terangkan bagi yang agak belum faham, mudah-mudahan faham. Bukan surat 40. Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Saya ingat saya dah terangkan juga, tapi maklumlah. Kalau bab tauhid ini, bab akidah ni tak cukup sekali dengar. Nak dengar sampai dia macam kita hafal. Macam kita hafal. Jadi kita selalu doa, Ya Allah, itulah jalalah. Minggu lalu saya dah terangkan, orang yang kenal Allah ni ada 4 peringkat. Yang pertama, hanya kenal nama Allah. Allah, tu aja dia kenal. Selesai. Dia tak kenal yang punya nama. Allah tu lafzul jalalah, nama yang termasyhur di langit dan di bumi. Ya Allah, Ya Ilahi, alif lam ha, ilahi ke ilaha ke ilahu ke, itu adalah bersifat ketuhanan. Kita bila baca la ilaha illallah, jadi ilaha tu alif lam ha tu, itu yang bersifat ketuhanan. Tak dia bersifat ketuhanan, itu ilaha. Kita kalau baca qul a'udzu birabbin nas, kita akan sebut nama Allah itu. Qul a'udzu birabbi rabbin nas. Segala yang hormat, aku berlindung dengan Tuhan. Rabbi itu nama Tuhan manusia. Jadi makna semua Tuhan manusia, memiliki malikin nas, memiliki manusia, ilahi nas, Tuhan manusia. Tapi maksudnya lain-lain. Maksudnya tak sama di situ. Jadi kalau kita baca Rabbi, iaitu Tuhan yang beri, Tuhan yang berdiri. Semua makhluk dia diberi nikmat. Semua yang kita dapat pada diri kita ni semua nikmat. Sampai tu nikmat. Sisi tu nikmat. Bila dia nak melepas, belum dapat lepas, ya Allah, tak tentu Allah. Tak ada benda yang lebih nikmat melainkan dia lepas. Bila sisi lepas, lepas lega. Sampai cakap lega lapar. Nikmat tu. Kalau dia tak lepas, ya Allah, tak tahu nak cakap. Nikmat tu. Kalau dia tak lepas, tak ada buang air kecil, air tak keluar, bengkak. Kalau tak ada orang mati kerana tak berak. Pasal najis dia naik. Kalau satu orang Allah sakit, dia bukan tua, dia bukan air, dia muntah air tu. Jadi dah tak bawa-bawa pun. Tak ada harapannya. Jadi itu semua Masya Allah, nikmat Allah. Tak ada benda yang tak ada nikmat dalam diri kita. Itulah Rabbi, Tuhan yang beri nikmat. Nikmat demi nikmat. Kajilah semua. Yang kita sudah dengar minggu lalu, kita nak cintakan Allah, nak mesra dengan Allah, kaji alam ini. Logo, lambang, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya?
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik kata yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, yang menguasai manusia, memiliki manusia, Malik. Kita ni dalam kekuasaan Allah. Apa yang Allah nak tarik dari kita, ada orang tu dia cuma betulkan kan kita pun selalu gembur-gemburkan dia punya tanam, kasih naik jangan tipi kan. Itu apa tanaman tu baiklah untuk kasih dia punya apa oksigen lah kan. Sekali ada binatang masuk mata dia tidak tahu tak pergi. Tapi malam pergi hospital tak nampak. Alasan binatang tu makan obat. Senang je cerita. Pakai takut tu lecet, tak baik-baik, busuk, potong lahir jari. Tak lama, busuk tu naik lagi. Sampai kat perut. Masya Allah. Kejap aja nak hilang kaki. Alah, tenang aja. Tak pasal-pasal melecet. Garuk-garuk melecet. Itu pun boleh melarat. Allah nak ambil apa lebih mudah. Pasal Allah yang miliki. Allah yang punya. Jangan lupa. Sebab saya terangkan kalau tak silap saya minggu lalu. Kita syukur pada Allah. Tunjukkan kesyukuran kita datang belajar 1 bulan 4 jam. Nak dengar kebesaran Allah, nak kenal Allah, nak kenal hukum akam Allah, nak kenal apa yang Allah suka cuma 4 jam 1 bulan. Sedang ada 1 bulan 720 jam. Kita cakap dengan Allah, ya Allah. Bersyukurlah engkau beri aku kesihatan ni. Kalau nak bandingkan 1 bulan aku nak kenal hukum kau, nak junjung perintah kau, walaupun ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah 4 jam sudah. Orang yang duduk dekat mesin dialysis paling kurang 4 jam. Itu kurang. Mungkin boleh jadi 3 jam. Berapa kali duduk? Seminggu berapa kali duduk? Apa yang saya dah cerita? Ini semua hak kita. Ini semua hak kita. Kalau Allah nak takdirkan sesuatu, tak tentukan. Jadi kita syukur. Dah syukur, dia cakap. Dengan Allah ni, kita ni macam pengat-pengat nak cakap. Kalau dengan manusia, ya Allah, pengat-pengat kita. Dah habis pakai lagi apa benda di kanan, dia cakap, apa bisnes tak boleh. 1 hari agak awak cakap dengan manusia, berapa ribu kata. Awak cakap dengan Allah berapa? Kira tak? Kurang-kurang elek. Jangan berat sebelah. Tapi rasa saya beratlah dengan manusia. Tak kenal Allah. Kalau dengan Allah baru nak itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia penat. Baca Quran sikit. Dengan tu. Kita naik. Kan kita. Tapi lawan. Jadi itulah kurang-kurang ni. Tapi kita lihat ada manusia yang tak syukur nikmat Allah. Beri dia sihat. Dia tak mau kenal Allah. Tak mau dengar kebesaran Allah. Dengar ibadat orang. Awak dengar kebesaran Allah. Allah ni begini-begini yang jadikan bagi kita ni. Ini semua ibadat. Jadi itu malikinna. Ilahinna. Itu ilahi itu yang dikatakan. Alif lam ha. Sifat ketuhanan. Asal awak jumpa alif lam ha. Baris tak kira. Ilahi, ilahu, ilaha. Alif lam ha. Itu adalah yang punya sifat ketuhanan. Sebab bila kita kata la ilaha, la tak ada, ilaha yang bersifat ketuhanan yang sebenar-benarnya tak ada. Apakah pula tak ada? Yalah, tolak dulu. Baru dikuatkan dengan illallah, melainkan Allah. Tak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tak ada yang bersifat ketuhanan, melainkan Allah. Jadi itulah kita kata ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhan. Ada orang dia tak faham tau. Dia kata berapa banyak awak panggil Allah. Allah satu, hampir 4. Dia pada Allah, tapi dia punya makna lain
lain. Jadi kalau kita buka muka surat 40 pasal saya nak terangkan ini pasal apa? Ada budak-budak yang nakal ni dia boleh jadi keluar dari Islam. Dia kalau tak kenal ni sifat ketuhanan. Apa dia? Ada budak-budak yang nakal dia cakap cuba sebut Tuhan cepat-cepat, banyak-banyak. Jadi kita sebut Tuhan cepat-cepat, banyak-banyak. Jadi apa? Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu. Kan? Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nak cepat, nak banyak jadi Tuhan, Tuhan. Kalau dia bermain-mainkan lagi, sama ada dia faham, tak faham itu. Tuhan dan Islam ni awak faham, tak faham. Kalau awak buat sesuatu yang menyebabkan murtad, tak tahu. Menghinakan Allah, menghinakan suatu hukum Allah atau akidah, satu lagi ini semua budak-budak yang tak dididikan. Ini tak mustahil Allah. Kalau kita tengok kadang-kadang saya tengok drama-drama ni ada saya tengok. Saya kata ini ke yang realiti dalam masyarakat orang Islam, orang lain cakap tak sedap dengar lah. Macam cakap kasar, dalam keluarga tak ada cakap yang lembut, yang halus, suami isteri. Alhamdulillah lah kalau macam inilah keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Ini dah jadi masyarakat bijak. Wajib masuk bawah. Budak yang kena berimu tu. Budak berapa tahun, 4 tahun. Salah. Boleh ditulis pula budak ni cakap dengan yang tendang-tendang dia ni, betul kena tendang lah mana, orang tak gelap, padan muka kau. Alamak, dengan orang tua, padan muka kau. Apa lagi tak dia cakap? Budak 4 tahun cakap macam ni. Kadang-kadang nanti bapa awak gembira bangga anak dia banyak cakap macam ni. Didik kalau mesti kasih tahu dia tak tahu. Lihat, dengan cakapan tu tak salah. Ini cakap tak boleh pada orang tua. Tak boleh cakap engkau aku. Kasih didikkan, tak ada didikkan tepuk tangan. Ada order. Budak-budak macam itulah mencarut apa semua. Suka awak. Pandai. Habis boleh macam melangkah orang tua. Habis saya terimalah cerita-cerita ni. Nenek dia cerita, cucu dia ni yang pandai. Tak kejut aku dia kata. Nenek tak apa-apa. Semua ketahu. Yang kejut aku ni terkejut semua dia. Dah pandai aku. Kau dah pandai. Cakap, tahulah didikkan anak. Jadi kita menganggap ni, itulah dikatakan ni kalau didikkan akhlak kurang ni cakapan tu tak sungguh. Ada dia punya bahasa yang tak bagus macam kita kalau dulu. Sebab Nabi kata anak dilahirkan ketika Yahudi, bapa lain curang. Yahudi yang Nasrani, tapi macam mana awak nak salahkan? Saya buat kajian banyak yang bermasalah ni akhlak kurang. Kok kaji? Akhlak kurang pasal apa? Kurang dekat pada agama. Tak belajar agama banyak. Kalau ada belajar agama ni lain bukan. Itulah Allah cakap terang jelas. Tak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada. Kita tengok, kita perhatikan. Kita bukan cerca dan hina, tapi kita nak cari kebenaran. Kita nak cari sesuatu yang boleh diperbaiki. Yang kita harap. Jadi ada dikatakan ini boleh murtad juga. Dia kata apa susah kalau besok bukan akhir tanya marabukah, cakap saja rek langkah teka, pukul saja mana suka. Dia buat hal tu ini kau main kau ni keimanan tau. Dia orang lain dengar tahu awak tak marah. Ini semula tak ada kejelasan ataupun tak belajar berkenaan Islam, berkenaan agama. Tak boleh gurau, tak boleh main, tak boleh budak-budak dia kata jangan nak pergi. Kan tak
Fatihah ni iyyaka na'budu. Oh, budak-budak ni kan. Ni iyyaka na'budu ni. Allah. Satu bab lagi. Apa goreng pisang panas-panas, pula pergi ke Rabinan, goreng pisang. Ada je lah daga kan. Ini saya. Tahu tak tahu Ustaz ni, saya tak tahu. Tak tahu. Jangan bermain tuan-tuan. Ya? Jadi, itulah dikatakan ya, kalau ditanyakan apa arti Tuhan. Tengok, awak tak tahu arti Tuhan, awak cakap patah-patah dan jadi hantu. Tuhan tu. Jadi, kita mesti tahu. Yang dikatakan arti Tuhan tu, yang wajib disembah, ialah yang wajib ditaati. Dikatakan Tuhan tu wajib disembah dan wajib ditaati. Itulah Tuhan. Mesti menyembah Tuhan. Wajib taati Tuhan. Kemudian soalan lagi, kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Ini soalan sekarang. Dulu tak berani nak soal. Takut jadi kafir. Berfikir waktu tu tak tahu jawab. Tak tanya. Kafir. Saya tak tanya. Sekarang apa? Kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Iaitu kerana Tuhan itu ada mempunyai sifat ketuhanan. Jadi awak mengaku Tuhan wajib disembah. Tuhan itu ada mempunyai sifat ketuhanan. Awak tahu tak itu sifat ketuhanan? Kalau awak tak tahu, awak hanya termasuk apa yang kita dengar minggu lalu, hanya tahu menyebut Allah. Allah adalah Tuhan. Tak boleh. Allah nama. Tuhan yang wajib disembah. Kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Kerana dia ada mempunyai sifat ketuhanan. Apa itu dia sifat ketuhanan? Banyak lagi. Kenapa saya sengaja buat pertanyaan ini? Ada hamba Allah tanya pada saya. Belum saya susun kitab ni. Kata anak saya tanya, kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Siapa tu Tuhan? Tidak dengar. Memang saya. Kita bimbang. Kalau kita tak boleh jawab, anak-anak sekarang dah bijak. Dia cari jawapan pada agama lain. Agama lain boleh beri keterangan. Faham? Iman tak kuat, kita tak kasih asas. Kita tidak kuatkan dengan akidah. Dan kita juga tak kuat. Jadi masalah sihul bila akidah tak kuat, iman tak kuat. Bila iman tak kuat, iman tak kuat lah. Iman tak kuat. Sebab sampai boleh dipercaya awak nak masuk syurga, okey, bawa tipu. Pergi kat pasar, awak mati syurga. Tak fikirkan. Tak fikirkan bunuh diri. Tapi di pasar tu kan orang-orang yang pergi pasar nak hantar untuk keluarga. Tak berdosa, tak salah apa-apa. Tapi orang-orang macam gini tu tak dasar diri orang. Tapi zaman kita sekarang, ya Allah, saya dengan macam-macam pahaman yang tak sesuai. Tak sesuai. Sebab Nabi pesan satu je, ikut ramai. Jangan ikut yang kita ni dah ikut turun-turun, sampai kita buat ni teruskan. Awak tahu semayang, tak payah baca Fatihah. Kalau awak dah tak payah baca Fatihah, apa awak nak baca dan semayang? Kalau awak tak payah baca, tidak tak payah, itu pun sunat. Satu rakaat, sunat. Yang wajib, Fatihah. Fatihah pun dah diam, dalam semayang diam-diam. Itu aja dah. Ada pahaman. Dan macam-macam. Tak payah baca Fatihah. Macam-macam kita ikut. Buat semayang, buat akidah lain. Oh, macam-macam cerita lah. Jadi itulah, kalau kita tak dasar, kita akan terpengaruh. Kemudian, apa itu sifat ketuhanan? Kita mesti menyembah Tuhan pasal Tuhan tu ada bersifat ketuhanan. Apa tu sifat ketuhanan? Kita tahu. Kita menyembah Allah, kita dah dengar minggu lalu ni, sambungan minggu lalu sudah lah. Kenapa awak sembah Kaabah? Tidak. Awak sembah dinding? Tidak. Sembah Allah. Siapa Allah tu? Nama? Dia mesti ada sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Apa yang kita mesti isi soalannya dalam etikat kita yang nama Allah? Apa yang awak akan? Oh, dijadikan alam.
Ini dah common, semua tahu dia jadikan alam. Tengok alam ni, kalau ada orang yang cakap, oh alam ni nature jadi sendiri, orang ni ada sikit short lah. Oh tengok 4 kali gempa kat Jepun, 4 kali cyclone, tak tahu kira berapa kali. Dari 11 Mac bulan lah, malam gempa lagi sebulan dari 12 dari 13. Dalam sebulan 4 kali. Jadi orang tahu apa jadi nature alam, jadi sendirinya. Jadi ini semua bukan takat kita mesti faham apa yang kita mesti isi dalam kepercayaan kita yang mempunyai nama Allah. Dia punya sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Mungkin ada kepada yang lain dari Allah. Tapi kita terus direct itu. Kita adakan, kita mesti fikir, kita ada hati, kita mesti isi hati kita itu dengan sesuatu yang logik pada akal. Jadi apa sifat ketuhanan yang hanya ada pada Allah? Sifat ketuhanan itu ialah terkaya dengan sekian alam, dan sekian alam berhajat kepada-Nya. Terkaya dengan sekian alam, tak perlu sesuatu yang pada alam. Tak harap apa yang ada pada Allah. Apa yang dijadikan, apa yang dia beri, tak ada faedah pada diri dia. Tak ada faedah. Bila kita tengok kekayaan, kebesaran ni, Masya Allah. Kalau nak kaji, tak cukup masa. Kaji sama mengaji pada masa pendek. Kalau kaji, masa panjang lah untuk kaji. Satu-satu awak kaji aja. Tapi di situ awak akan nampak lebih jelas, lebih terang sifat-sifat ketuhanan yang hanya ada pada Allah. Kalau tak silap saya, bulan lalu saya cerita pasal lebah, laba-laba, bawakan ayat Quran. Ini kalau awak kaji aja, mentakjubkan, menghairankan. Dari lebah tu keluar cecair yang terlalu manis. Padahal lebah tu agak-agak saya lah 2 kali jari adalah. Tu kalau lebah gemuk lah. Kalau lebah kau gini aja. Tapi dia punya cecair tu boleh berbotol lah. Mana keluar tu? Perut dia berapa besar. Keluarkan madu tu banyak lah. Kita kali kita nampak. Tapi nak kaji ni tak boleh masuk tingkat. Tak boleh masuk yang tingkat. Baru cerita dunia belum lagi di luar angkasa, belum lagi cerita di langit saja. Saya tadi segera lalu tak tengok binatang-binatang. Singa waktu malam, salah saya. Itu yang titik-titik tu yang banyak tu apa awak tahu? Bintang. Yang titik-titik tu banyak mengemut. Bintang. Sebab saya dah tengok yang betul punya 3:30 malam kat langit. Tak pernah saya tengok. Kita tengok ni bintang macam jalan-jalan. Rapat-rapat tu. Subhanallah. Ini semua banyak kita tak lihat. Kebesaran Allah, sesuatu yang agak di luar kemampuan ni. Itu dia ambil gambar malam tu pada singa malam tu, kita tengok semua yang titik-titik yang rapat-rapat tu bintang. Dia cakap lagi. Jadi apa itu sifat ketuhanan? Terkaya dari sekian alam. Jadi tak berhajat pada alam, dan alam ni berhajat kepadanya. Itu sifat ketuhanan. Kemudian apa itu sifat-sifat terkaya dari sekian alam? Nak cakap dia terkaya tu apa sifat dia? Kita dah belajar. Tapi kalau ulang lagi pun rasa saya masih terbingung lagi. Ya? Ada 14. Kat sini ada 11. Sifat terkaya dari sekian alam. Siapa ada sifat ini? Contohnya, ada tidak dari sesuatu. Ada tidak harapkan sesuatu. Ayat. Selain dari Allah. Ada kerana Allah adakan. Ada tunggu aja. Allah nak binasakan tak ada. Allah pun saja macam tu. Sangat mudah pada Allah. Betul? Allah
Kemudian apa itu? Sifat berhajat alam kepadanya. Ada 9 di sini, tapi kita dah belajar 11. Sekarang kita dalam belajar mustahil, tapi kita tak dapat sambung mana. Sebab ini keterangan sangat penting. Kalau awak sambung tapi awak tak tahu apa benda, tak tahu. Wallahu a'lam ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah.